الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada urusi dan ahli kuasa masjid, tuan imam, seterusnya pada semua yang hadir. Pada pagi ini kita belum lagi masuk pada sambungan kitab yang lain. Kalau buku yang kita dah baca dulu dah habis dah. Dan tuan imam minta pada saya untuk memberi tazkirah ataupun kuliah sedikit berkait dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah dalam kesempatan pagi ini, sebagaimana kita semua mendengar banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, contoh ikutan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan redha Allah dan hari akhirat, dan mereka itu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maknanya ayat ini dua sekurang-kurangnya pengajaran penting. Yang pertamanya ialah kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, uswah hasanah. Yang keduanya ialah di antara keteladanan kita kepada Rasulullah ialah dengan kita menjadi teladan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dua perkara di situ. Yang pertama, kita ikut Nabi, ambil Nabi jadi teladan. Yang keduanya ialah antara menjadikan Nabi sebagai teladan itu ialah mengikutinya menjadi teladan. Boleh faham? Satu, kita ikut Nabi. Yang kedua, kita kena jadi orang yang mengikuti Nabi untuk jadi orang yang diikuti. Maknanya menjadi orang yang juga menjadi qudwah dan uswah. Menjadi orang yang menjadi uswah dan qudwah, sebagaimana Nabi itu menjadi uswah dan qudwah, menjadi ikutan dan contoh teladan. Baik. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanggungjawab kita kepada Nabi. Antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 157. Panjang ayatnya, di hujung itu Allah sebut falladzina amanu bihi. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi itu, beriman dengannya, wa'azzaruhu, memuliakannya. Sebagaimana kita semua berselawat bila mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menulis. Kemudian kita mengadakan majlis untuk program ataupun aktiviti untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut kebaikan baginda, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kehidupan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka dan duka, susah dan senang dan sebagainya, ataupun mempertahankan Nabi daripada dihina, diejek dan sebagainya. Kemudian wa nasaruhu, kewajipan kita ialah menolongnya. Bagaimana kita nak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu memerlukan kepada kita memahami apakah tugas Nabi. Setelah memahami apakah tugas Nabi, maka kita akan tahu bahawa Nabi ini adalah Rasul dan Nabi yang diutuskan oleh Allah. Tujuan kita kena faham apakah dia tujuan perutusan Nabi. Maka kita tengok dalam surah Shaf ayat 9, kan? Dalam surah-surah ayat-ayat yang lain, maka tujuan Nabi diutuskan antaranya ialah untuk membawa Islam yang kemudian menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka untuk Islam itu menjadi rahmat, lalu ayat 9 surah Shaf menyebut bahawa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ialah Allah yang telah mengutuskan Rasul itu dengan huda, iaitu dengan hidayatul wahyi, petunjuk ataupun petunjuk dalam bentuk wahyu, sama ada Al-Quran ataupun wahyu dalam bentuk hadis, wa dinil haqq, dan juga Nabi itu diutuskan dengan agama yang benar. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang benar atau cara hidup yang benar itu adalah Islam. Sumbernya adalah wahyu, Quran dan hadis. Maka matlamat perutusan Nabi itu apa? Dalam ayat itu Allah sebut liyudhhirahu ala dini kullih, bagi memenangkan Islam itu di atas seluruh agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik. Maknanya matlamat Nabi bawa Islam, dan antara matlamat Islam yang dibawa oleh Nabi tadi, tugas misi Allah bawa Nabi ini supaya Nabi memimpin dunia dengan Islam, supaya Nabi pastikan Islam itu memimpin manusia. Macam mana kerja Islam nak memimpin manusia tadi? Maka akan timbullah masalah yang pertama, mestilah ada manusia yang tak puas hati. Manusia yang tak puas hati, tak bersetuju. Kenapa mesti Islam? Kenapa tidak agama lain? Kenapa tidak ideologi lain? Kenapa tidak? Maka sekurang-kurangnya dua jawapan. Satu, kerana manusia ini makhluk Allah. Kita baca dalam sembahyang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ulang-ulang ni setiap kali sembahyang. Segala puji bagi Allah, Rabb. Ia bermaksud apa dia? Pencipta, penyusun, pengawal, penjaga kepada seluruh alam. Seluruh alam ni maksudnya manusia ini makhluk Allah. Alam ini makhluk Allah. Dunia ini makhluk Allah. Kehidupan ini kurnia Allah. Maka lalu Allah nak supaya manusia yang dipilih sebagai makhluk yang terbaik, ahsana taqwim, supaya manusia tadi memanfaatkan isi alam dan mengurus tadbir alam ini mengikut agama Allah Subhanahu wa taala, supaya Islam itu memimpin. Itu yang pertama. Munasabah ke tidak? Munasabah lah, kan? Kalau kita faham basic ini, bahawa siapa pun, orang Jepun ke, orang Cina ke, orang Rusia ke, orang Amerika ke, orang Afrika ke, orang siapa-siapa pun, mereka itu makhluk Allah. Jadi Allah nak apa dia? Nak makhluk dia yang soleh. Makhluk dia yang soleh, supaya mereka menjadi orang yang memimpin dunia dengan Islam. Tapi apa yang berlaku hari ini, makhluk dia yang tidak soleh yang memimpin dunia. Dan itu adalah satu kesalahan. Kerana mereka derhaka pada Allah. Macam mana pula mereka memainkan peranan untuk memimpin dunia dengan ajaran yang sesat, ideologi yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matlamat utusan Nabi. Sebab itu tugas ini besar. Tugas Nabi itu berat. Lalu sebab itu memerlukan kepada wa nasaruhu. Nabi ni kelebihan dia berbanding nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain dulu Allah utus untuk kaum yang tertentu, pada tempoh yang tertentu. Tapi Nabi ni Allah utus dia sebagai Nabi dan Rasul sampai hari kiamat kepada semua bangsa. Semua bangsa yang pernah dipimpin, diturunkan wahyu oleh Allah dari Nabi-Nabi sebelumnya. Maka setelah Nabi datang, Nabi pula menjadi Nabi dan Rasul untuk memimpin semua mereka itu sampai hari kiamat. Sedangkan Nabi itu sendiri manusia biasa. Ana basyarum mithlukum. Nabi kata, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Bila manusia yang sama seperti kita, dia akan mati pada tempoh tertentu. Maka umur 63 Nabi wafat. 1400 tahun dulu lebih kurang. Sedangkan risalah dia sampai hari kiamat. Macam mana? Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala tahu dah keadaan manusia ni macam mana. Tak sama zaman dulu dengan zaman Nabi. Mana Allah tahu umat Nabi Muhammad ini semakin menjelang penghujung dunia, mereka akan semakin canggih, semakin maju, semakin moden. Itu mungkin mikir dulu macam manalah Nabi nak bawa Islam seluruh dunia dengan kapal laut, nak pergi dari pulau ke pulau. Macam mana pula Nabi bukan setakat nak pergi, takkan nak pergi tinggal kalau berdakwah, kan? Macam mana pula nak pastikan orang itu sentiasa beramal dengan Islam,
nak pastikan mereka sentiasa berpegang teguh dengan Islam. Rupanya bila menjelang akhir zaman ini, dunia semakin canggih, alat teknologi semakin canggih. Terciptanya satelit, adanya internet, adanya kapal terbang, adanya TV, radio, internet dan sebagainya, maka manusia seluruh dunia tak jadi susah. Hari ini orang nak berhubung seluruh dunia, kalau nak ceramah tu boleh seluruh dunia dengar. Nak berhubung boleh telefon terus, boleh cakap terus, malah boleh conference, tengok muka sebiji-sebiji. Jadi nak mengurus manusia yang ramai di akhir zaman ini tidak menjadi satu perkara yang payah. Itu yang pertama. Allah tahu dah benda tu. Sebab tu Allah utuhkan Nabi sampai hari kiamat. Lalu untuk pastikan kelangsungan dakwah Nabi dan tanggungjawab Nabi ini tadi terlaksana sampai kiamat, lalu keistimewaan ajaran Nabi ini ialah ajarannya akan ditolong dan dibantu oleh umatnya. Dia dah meninggal dah, tapi manusia terus lahir. Lepas tu ada kelahiran lagi. Manusia tak sempat dengan Nabi. Lalu siapa yang akan sampaikan wahyu Allah pada mereka? Siapa yang akan sampaikan Islam pada mereka? Ini keistimewaan syariat Nabi Muhammad, ditanggungjawabkan ke atas umat Nabi SAW bagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Maka kita kena faham betul-betul misi Nabi. Kerana apa? Kerana bila Nabi dah tak ada, dia menjadi misi kita. Tugas Nabi menjadi tugas kita. Sebagai satu tanda syukurnya kita kepada Allah yang mendapat nikmat iman dan Islam tersebut. Sebagaimana kita hari ini duduk di Lipis, dapat nikmat iman dan Islam hasil daripada orang sebelumnya, lalu kita carilah semula, kena buat kajian sejarah tempatan. Kalau ada anak sekolah, macam mana Islam boleh sampai ke Lipis ni? Kena buat kajian. Takkan tiba-tiba orang kita ni tiba-tiba Islam dah. Dia mesti ada sejarah dia, kan? Adakah datuk nenek moyang kita di Lipis ni dulu daripada mula ke dah Islam dah? Tengok sejarah tanah Melayu, kan? Sejarah kerajaan Melayu Pahang, kerajaan Melayu, kerajaan Kelantan, kerajaan Patani, kerajaan Sulu, Kesultanan Sulu, kerajaan Melayu Melaka. Tengok. Maka sejarahnya mari pada mana? Pendakwah Islam itu mari sama ada daripada Yaman, sama ada daripada India, sama ada daripada negara-negara Arab yang lain. Macam mana mereka boleh mari jauh daripada Arab, merentasi benua India, di pelabuhan Goa, mari pula ke Melaka, mari pula ke Kedah ataupun Kelah, nama lamanya dulu. Merentasi laut, risiko berdepan dengan Lanun, berdepan dengan penentangan tuan-tuan punya pulau yang mungkin tak bersetuju. Maka mereka ini, orang-orang Arab ni lah sekarang ni, yang datang ke tanah Melayu, datangnya Puak-Puak Said, Siti Syarifah, Syekh. Yang setengah mereka itu nak mari bawa Islam ke sini ni, zaman tak ada kapal terbang. Tak ada kapal terbang, mari sini ni. Naik kapal laut. Kapal lautnya pula berbulan-bulan. Apa hak mereka buat? Tinggal anak isteri di tanah air mereka. Kenapa tinggal sampai begitu? Demi untuk menolong Nabi SAW. Menolong Nabi dengan maksud menolong Nabi untuk menjayakan tugas yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, supaya menjadi rahmat kepada manusia, supaya dakwah tadi kafatan linnas, meliputi seluruh manusia sampai hari kiamat. Walaupun mereka sendiri pun dah beratus tahun jauh daripada Nabi. Sebab mereka pula di negara Arab dan negara India itu bersyukur pula kerana orang sebelumnya mendapat menyampaikan Islam kepada mereka. Lalu tanggungjawab mereka pula nak sampaikan Islam ke alam Melayu Nusantara ni tadi. Bukan sikit pengorbanan nak boleh sampai Islam, nak laksana tugas dan tanggungjawab sebagai tanda cinta pada Nabi. Mereka bukan hanya melaungkan, ya Rasulullah, kami cinta padamu, kami rindu padamu, tetapi hanya sekadar laungan sahaja. Tak. Mereka tunjukkan pembuktian. Sebagaimana Nabi mengorbankan hidup dia untuk menjayakan misinya, sahabat menyambung kerja tersebut, tabi'in, tabi'in, para ulama dahulu berlayar ke hulu dan ke hilir, mencari ilmu dan menyampaikan ilmu, mencari ilmu dan menyampaikan dakwah, nak pastikan kukuh Islam ini sehingga umat Islam tersebar seluruh dunia. Hak mari tanah kita ni orang Arab, tinggal anak isteri. Bila mereka berdakwah kepada raja-raja,
berdakwah kepada pembesar-pembesar masuk Islam. Mereka nak tinggal, mereka bimbang pula kalau dah masuk Islam, kalau dia sendiri tak duduk situ mengajar, tinggal pula nanti sekarang kafir balik semula pula. Macam setengah orang kita kadang-kadang dulu lah, sekarang dah ada perubahan. Pergi dakwah orang asli, pelajar-pelajar universiti ke mana ke, masuk kampung orang asli, duduk 2-3 hari berdakwah, ramai masuk Islam. Kan? Lepas tu tinggal mari Kristian pula. Mari pula agama ajaran lain pula. Dia pun orang lain mari pula, bawa mari barang itu, bawa mari barang ini, tukar agama pula. Dah. Nak tak nak, kena ada perubahan. Maksudnya pengorbanan. Nak balik, tak balik, tinggal situlah sekali. Bila tinggal situ, untuk mengajar raja, pembesar-pembesar yang memeluk Islam, akhirnya tinggallah terus anak bini dekat kampung tu. Nikah pula dengan orang tempatan. Sampai akhirnya mati sini. Tokoh-tokoh nama yang kita tahu, Tok Kumpulan Mani, seorang Arab. Kan? Keturunan Arab, menjadi penasihat-penasihat raja-raja pada masa itu, orang Arab yang dah tinggal dan mati dikebumikan di tanah Melayu ini. Inilah makna hijrah sebenar. Hijrah itu dengan tujuan dan misinya adalah untuk mengangkat dan memulia dan mendaulatkan Islam. Kita sambut ma'ah hijrah. Tapi apa hijrah yang kita buat untuk mendaulatkan Islam, mengangkat Islam? Kita sambut Maulidur Rasul. Mereka juga memuliakan Rasul. Tapi mereka berkorban untuk menjayakan tugas dan risalah yang ditinggalkan oleh Rasul tadi. Bukan senang dakwah yang mereka buat. Kalau sahabat tengok di Indonesia tu, ada seorang ustaz, sekarang ada dalam YouTube, saya tak ingat nama dia, Fadlan ke apa, ustaz Indonesia. Dia terkenal sebagai pendakwah kepada Kepulauan Irian Jaya. Dia tu orang Irian sendiri. Orang Irian ni dia macam orang asli sikit. Di Kepulauan Indonesia. Dia kalau ikut Indonesia tu, dia ada hak belah atas sikit, dia panggil Pulau Maluku, Kepulauan Maluku. Kemudian bawah sikit lagi tu Irian. Dia dari segi sejarah dia, Maluku tu dulu waktu mula-mula adalah kepulauan yang dipimpin oleh raja-raja. Masa Islam datang berdakwah, maka raja-raja ni memeluk Islam. Maka disebut kerajaan Malikun ataupun Mulkun. Maknanya kepulauan yang ada raja-raja yang amat. Jadi Malikun atau Mulkun tu kemudian ni panggil Maluku. Maknanya daripada kesan dakwah Islam. Pendakwah Islam pergi pulau bahagian bawah tu, dia ada pulau kepulauan, hak atas ni tersusun sikit, ada raja-raja, hak bawah ni duduk dalam hutan dan mereka ini bertelanjang ataupun berpakaian yang seperti tidak berpakaian. Pakai cawak gitulah. Orang ni disebut sebagai orang yang telanjang. Dalam bahasa Arab dia ariyah ataupun iryatun ataupun iryan. Jadi yang disebut sebagai Irian Jaya, Kepulauan Irian itu kepulauan orang-orang telanjang, tapi dalam bahasa Arab. Ustaz ni dia terkenal. Dia orang Irian sendiri, masuk Islam. Dia dipanggil oleh orang sana sebagai Ustaz Sabun. Sebab apa Ustaz Sabun? Sebab dia orang ni, kepulauan ni, orang-orang macam kita ni, orang asli lah. Pernah ada satu cerita, dia pergi berdakwah tu, dia dikenal sebagai Ustaz Sabun sebab dia datang tu nak dekati orang kampung tu, bawa sabun. Sebab situ memang orang tak mandi. Ada seorang pendakwah yang bersama dengan dia ni berkahwin dengan orang Irian. Itu pengorbanan mereka. Berkahwin dengan orang situ. Sini kadang-kadang ada je orang Cina tokai balok kahwin dengan orang asli nak tanah. Kita nak kahwin nak dengan orang asli contohnya, untuk tujuan dakwah. Dia kahwin, bawa mari isteri dia ke tempat dia. Isteri ni bila dah masuk Islam, bersih, mandi, comel jadi. Pakai tudung, pakai jubah, comel. Jadi mereka bawa pula misi dakwah nak pergi ke Irian sekali lagi. Dia penerbangan setengah-setengah tempat di hutan tu tak ada, kena naik minta tolong tentera. Tentera datang kadang-kadang hantar bantuan sebagainya, tumpang pergi berdakwah. Dia kata ada satu tempat tu dia nak turun perkampungan orang situ tu, tak ada tempat nak parking helikopter tadi. Menjadikan dibuat turun dengan tali tu. Ustaz ni dengan kawan-kawan dia turun, termasuk isteri kawan dia yang orang asal di kawasan-kawasan situ juga, turun dengan tali. Dia kata orang-orang perempuan harian tu tengok isteri dia tu, tengok isteri kawan dia tadi tu comel dah. Pakai tudung turun dengan tali. Dia kata macam malaikat, macam bidadari, macam dewa.
Dia dewa lah, dia ni tak Islam lagi. Dia kata comel. Dan dapat tahu pula boleh berbahasa dengan bahasa mereka. Macam mana pula kamu ni comel kan ni? Boleh bahasa mereka tapi comel kan? Akhirnya ustaz ni kata kalau nak, dia kata antaranya ialah kena memeluk Islam. Dia kata kalau kami boleh comel macam dia, kami nak masuk Islam. Tapi dalam bahasa dia lah, dia bercakap kepada hak perempuan tadi. Sebab dia sama-sama suku kaum. Kalau kami boleh comel macam dia, nak masuk Islam. Ustaz ni pula buat pelan, rancang kedua terpaksa buat ni. Orang ni panggil dia pusat salon. Kena buat pusat salon. Dia buat satu kawasan rumah, dia kata ada beberapa pintu. Kan. Hak bilik ni kita buat tempat air mandi. Hak ni tempat sabung. Tempat mandi, sabung, bilah. Lepas tu masuk belah ni pula tempat apa dia? Untuk ni salon rambut. Sebab rambut dia ni jenis keriting-keriting itu. Lepas tu tak mandi pula. Kan. Jadi macam mana cara dia? Buat rebonding. Buat. Ini kadang-kadang kita tak nampak rasanya macam penting dakwah. Tapi ustaz ni buat. Dia kata masuk bilik ni mandi, gosok badan, bersih-bersih pada semua, tugas perempuan dia tolong. Kan? Dah mandi, bersabun apa semua. Kemudian pergi tempat ni bersyampoo apa semua. Sampai tempat ni pula, buat rambut jadi lurus, comel. Mandi kan? Kan? Buat. Jadi keluar tu comel lah sikit. Bila dah comel sikit ni, masuk Islam. Lepas tu ramai lah sekampung tu masuk Islam. Kita mungkin tak nampak jalan tu, tapi itu antara pendekatan yang mereka buat. Tapi dah sebutnya, sanggup datang ke tempat tersebut. Demi untuk menyampaikan Islam. Ini pengorbanan umat-umat yang terdahulu, orang yang jenis, sampailah kepada kita. Sekarang ini, mari kita bertanya pula untuk diri kita. Sebagai orang yang beriman kepada Nabi, yang menjadi tanggungjawab kita ialah menolong Nabi menjayakan misi dakwah ni. Apa yang kita buat untuk masa depan Islam? Adakah kita berfikir tentang masa depan Islam? Tak ada benda ustaz, Islam boleh. Baik, soalan berikutnya, mana orang-orang muda di masjid dan surau? Kalau kita kata masa depan Islam itu semakin baik, mana orang muda? Tak ada ustaz, payah nak cari orang muda. Saya berceramah di kawasan-kawasan Fedah, pergi ke kampung-kampung. Dalam kawasan Fedah ni saya ada kuliah. Kalau di Kuantan tu sendiri, masuk semua. Boleh hampir kawasan Fedah yang dekat dengan tempat saya tu. Bila masuk masjid, adanya orang tua je. Budak-muda tak ada. Orang muda tak ada. Saya tak ada orang muda langsung ke munasabah, tak ada. Generasi kedua ramai je. Pergi ke kampung, begitu juga. Tak jumpa orang muda. Adakah Islam ini akan berhenti setakat kita? Ustaz, anak-anak kami itu kap menalat Islam. Saya tanya bukan masalah kap menalat Islam ataupun di apa agama dia, tapi adakah dia akan menjadi seorang Muslim setelah ketiadaan kita, Muslim yang sebenar? Dalam keadaan dia tak mari masjid, perkara yang paling asas, dia tak mari majlis ilmu untuk faham Islam, untuk menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Yang ini menjadi perkara yang sepatutnya menjadi kerisauan kita. Menjadi kerisauan kita. Kalau dulu para pendakwah risau macam mana misi Nabi nak bagi Islam sampai ke Kepulauan Melayu ini, sanggup tinggal kampung halaman. Kita tak diminta untuk tinggal kampung ni. Tak perlu pun, sebab zaman ni ada teknologi dah. Banyak dah alat kemudahan canggih. Tapi soal dia, di mana anak-anak generasi akan datang? Yang kita tengok banyaknya lagi di tempat-tempat yang lain daripada masjid. Bukan sahaja jauh daripada masjid, jauh daripada pengamalan Islam. Tanya tentang solat, tanya kawan-kawan kita hak cikgu sekolah, isteri saya sendiri cikgu sekolah. Kerisauan terhadap anak-anak yang tak boleh mengaji. Ramai tak boleh mengaji Al-Quran. Kenapa? Kerana generasi mak ayah dia itu sendiri pun tidak memandang penting anak-anak boleh mengaji Quran. Kenapa generasi mak ayah dia tak pandang penting? Kerana generasi tuknya itu juga beranggapan lebih kurang sahaja terhadap Al-Quran. Itu belum kira lagi ilmu agama. Tanya mereka tentang fiqh, tanya mereka tentang akidah. Sebab mereka lebih sibuk dengan internet. Mereka lebih sibuk dengan Bigo, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan game. Lebih daripada untuk menghayati agama. Bimbang akhirnya esok, Islam hanya menjadi agama warisan.
sebagaimana orang Cina mewarisi agama Konfusi, agama Taoism. Orang lain menganut agama sekadar warisan sahaja, agama adat. Macam orang Hindu, saya tanya, pelajar saya dulu ada yang Hindu. Tanya dia, you pernah tengok you punya kitab tak? Tak pernah tengok. Lepas tu, macam mana boleh jadi Hindu ni yang taat ni? Sebab datuk nenek moyang Hindu. Dia tak tahu pun ajaran itu. Mana kalau kita putar belik, keliru ke ajaran dia pun dia tak tahu. Memang akhirnya kita mewarisi, anak-anak generasi kita mewarisi perkara tu juga. Nama Islam. Tanya tentang hukum Islam tak erti. Suruh baca Al-Quran tak pandai. Suruh nak tanya tentang rukun iman tak boleh nak jawab. Islam katalah Islam. Akhirnya tak semayang bang. Bukan sikit. Tapi rasa risau dalam jiwa kita, umat tadi hilang. Siapa kita nak berharap? Nak berharap mak ayah mereka tu sendiri yang tak mari masjid. Tak? Yang boleh kita harap siapa dia? Orang-orang yang mari masjid. Yang mari masjid ni kita. Kitalah yang merasa gembira dengan sambutan Maulidur Rasul. Sebab kita mengaji, kita faham. Soalan dia, apa yang kita kena buat? Ini yang kita kena fikirkan bersama-sama. Nak cakap pada hak tak mari dah. Ada ustaz, channel radio. Sampai channel radio ceramah, dia tukar channel lain. Ada ustaz, TV sekarang ni, Astro itu ada, Astro Awani, ada apa. Sampai channel ceramah, dia tukar channel lain. Kita nak harapkan pada siapa lagi? Nak harapkan mereka yang istiqamah mari masjid dan surau. Untuk tambah sikit lagi, sebagai satu syukur di atas nikmat Allah memberi hidayah ke dalam hati kita. Untuk boleh istiqamah sembahyang, boleh istiqamah mari masjid, boleh istiqamah untuk beribadat. Tambah satu lagi, iaitu sebagai tanda syukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Setidak-tidaknya kita berfikir dan berusaha macam mana nak ajak ramai lagi mari masjid. Lebih lagi, setakat bukan ramai lagi, ramai itu pula ialah generasi orang mudanya. Macam mana? Maka intalah anak kita, intalah cucu kita, intalah anak-anak saudara kita, intalah jiran-jiran kita. Mana ada anak-anak muda. Ada masa berbincang lah. Kan? Sebab kerja ni tak boleh nak fikir seorang, kena fikir sama-sama. Kena fikir sama-sama. Tolong pihak masjid, tolong jawatankuasa masjid. Kan? Kalau perlu ada perbincangan, bincang macam mana kita nak buat ni, nak suruh biar budak-budak mari masjid. Kan? Cari jalan macam mana supaya mereka dekat dengan masjid. Mungkin antaranya cuti sekolah ustaz, kita buat program kat masjid untuk budak-budak. Budak-budak ni suka dia berkumpul ramai-ramai berkemah. Tengok kawasan kita macam mana pula. Apa cari masjid yang lebih berstrategi lagi. Kita jemput mereka mari dengan kerjasama daripada sekolah ke dengan mak ayah, buat camp, kita pakat cari duit lah. Kalau bayar pula kali tak mari pula. Nah, maka masjid hari Jumaat lancar derma khas untuk camp remaja musim cuti. Bila camp pula janganlah atas nama masjid, mesti dalam masjid 24 jam budak-budak ni bosan pula. Bila duit dah ada, peruntukan dah ada, maka ambil bas. Sekali-sekala hari program 3 hari katalah. Nah, budak-budak tadi walaupun base program itu di masjid, bawa pergi dia tempat-tempat berkelah ke dan sebagainya, untuk dia seronok mari kali pertama. Lepas tu dalam masa sama mari masjid, ada program pula bersifat dua hala. Ada LDK, ada game, ada mainan. Cuma nak suruh dia tu dekat. Lepas ni kalau ada camp masjid, seronok nak mari lagi. Setidak-tidaknya dia tengok masjid. Masa tu pula kita minta tolong ustaz-ustaz, minta tolong orang kita yang faham ni untuk jadi anak-anak muda kita jadi facilitator, bina hubungan. Bila dia dah ikut tu, akan adalah grup WhatsApp, akan adalah grup Telegram. Dalam tu boleh berkongsi lagi. Nak lagi tak camp akan datang. Kali ini pihak masjid lagi nak buat dengan kerjasama begini. Kita buat dekat camp sekian. Lagi seronok. Boleh mandi sungai ke, boleh mandi kolam ke, kan. Itu saya beri contoh sahaja. Banyak lagi yang lain untuk fikirkan macam mana nak tarik. Ada setengah-setengah masjid dia buat program kenduri. Kenduri. Dia ada senarai AJK dia, kita bergilir-gilir. AJK surau tu dia kata mewakili. Ni kalau masjid-masjid kampung lah. AJK surau mewakili kampung-kampung dan lorong-lorong. Kalau perumahan, kalau Felda mewakili lorong-lorong. Maka bergilir buat kenduri daripada rumah ke rumah. Kalau ada hak yang AJK tu tak mampu, pihak masjid tolong untuk sponsor kenduri tersebut. Kenduri tu jangan berat-berat sangat jugalah. Tujuan kenduri ni apa dia? Dia tu kalau orang masjid orang lain tak payah mari, tak apa dah. Buat kat situ, mari Tok Imam sebagainya ustaz, jemput orang kampung itu, orang lorong itu untuk mari rumah dia.
Kan? Atas alasan keduri lah. Keduri ni orang Melayu dia pergi. Kan? Untuk makan ya. Keduri kesyukuran. Lepas tu ambil peluang untuk imam atau ustaz untuk bercakap sikit. Kan? Cakap sikit. Jumpa insya-Allah masjid kita ada kuliah mengaji, ada gini, marilah gini sebagainya. Saya sebut ni sikit je, banyak lagi tanggungjawab kita. Tapi kita kena ada rasa risau sebagaimana orang lain sebelum ini yang menyampaikan Islam boleh sampai kepada kita risau dan runsik. Maka tanggungjawab bagi menjalankan tanggungjawab wa nasaruhu, iaitu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kuliah perkongsian kita pada pagi ini. Bila kita sambut Maulidur Rasul, kita cerita ingat tentang jasa dan perjuangan Nabi, banyaknya tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi berdepan dengan suka dan duka. Kan sampai peringkat orang letak najis unta, letak tanah atas kepala, jeruk leher, baling dengan batu sampai berdarah kaki, merah kasut dengan darah. Kan demi untuk kita umat dia dapat nikmat iman dan Islam. Janganlah Islam itu terhenti perkembangan dia di zaman kita. Bukan sahaja yang sepatutnya hanya anak kita, patutnya orang Cina, orang India, orang asli ramai lagi tu, sepatutnya ramai lagi hak kita kena selamatkan mereka untuk dapat hidayah Allah. Kan jangan pula hak tu tak dapat, tiba-tiba anak cucu kita sendiri pula, lingkungan kita sendiri pula menjauh daripada Islam. Ini kena ada risau. Bila sambut Maulidur Rasul, ingat benda ni. Sambut Maulidur Rasul, ingat benda ni. Sekurang-kurangnya adalah hasil tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan untuk pastikan supaya risalah Islam ini terus berkembang dan matlamat Islam tadi terus dapat dijayakan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.